Saya memang salut kat awak Nami. Keep it up. Teruskan karya anda dengan baik. Dan anda beruntung mendapat Fad dan juga kawan anda Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami raksasa manja. Raksasa ketiga. Dia lagi banyak rasa lagi bagus. Lagi ceria lah. Betul. Macam kita dah dekat mini zoo lah ni. Menizu banget. Tapi saya dah menjangkakan dah kalau Abang Azli dia memang ceria. Okay. InsyaAllah. Kan? Okey, terima kasih banyak Abang. Ya. Berbesar hatilah kami ni Abang sudi luangkan masa. Okay, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi Air tak minum lagi. Tak, yang ajaib kenapa tau? Abang Azli masuk komen dalam kita punya video Pak Ya tu. Terus aku cari abang terus dapat lah. Terus dapat. Ini dia panggil rezeki tak salah alamat. Betul. Rezeki tak salah alamat. Abang cakap ya ke tak ya rasa telefon kan? Pasal jarang rasa telefon manusia. Tapi angkat juga lah kan. Aduh. Okey. Itulah terima kasih bang dan soalan pertama, soalan yang paling penting lah. Lek lu. Kenapa? Kita nak berterima kasih kepada Richie Amo Cafe. Sebenarnya kali kedua tau dia bagi kita guna ruang ni. Sebenarnya kat Pak Ya. Pak Ya pun kat sini juga kan? Kat sini juga, kat situ. Kat situ. Kat situ. Cuma ubah tempat je. Okey. Soalan yang paling penting antara semua soalan yang banyak ni. Okey. Apa khabar? Kalau saya dah ada kat sini baik. Betul juga. Kalau saya tak datang maknanya tak apa sihat tu. Tapi alhamdulillah lah. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada raksasa manja yang sudi menjemput kami lah. Semalam maknanya bila saya masuk dalam komen masa Pak Ya di interview, dan saya pun tak sangka juga awak berdua menjemput saya untuk ditemu ramah. Pada saya ini satu benda peluang yang baik lah. Untuk kita berkongsi apa kata orang tu, perkara-perkara yang patut kita kongsi lah. Okey abang, sekarang tengah sibuk buat apa bang? Apa ni? Tak pasal saya tengok dulu pakai kacamata saya tak pakai. Apa dia? Abang tengah sibuk apa je sekarang? Okey, sekarang ni tengah sibuk syuting drama 20 episod, Aku Pria Terhebat, arahan daripada saudara Paliaya. 20 episod untuk ditayangkan di RTM. Baru lepas syuting Anak Beranak Abaye, 20 episod juga ditayangkan di TV3. Yang Anak Beranak Abaye tu tengah main dekat TV sekarang bermula jam 6 petang setiap Senin hingga Khamis. Tak tengok kan? Nanti tengok kan? Kita tengok. Nak backup. Dan abang watak apa bang yang drama 20 episod? Mestilah Hero leading. lah. Mesti Abaye lah. Abaye Hero lah. lah ni. Hero. Kalau setakat panggil tak hero tu, abang ambil juga. Abang ambil juga lah kan. Yang penting rezeki jangan ditolak. Tapi bila Allah cakap kita dapat satu peluang yang baik, maknanya kita leading cast, so kita kena buat sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin lah. Betul. Saya setuju sangat tu. Abang tak terasa lepas dekat barbershop lah. Pasal lampu je. Tapi nasib baik rambut pendek lagi. Tidak Abang memang style abang macam ni. Abang punya daripada dulu. Itu saya ada dalam soalan saya tu. Fashion abang ni. Dia memang daripada dulu. Saya nak kata abang ni, saya tengok orangnya seorang yang setia. Betul tak? Saya setia, memang saya setia. Sebab fashion rambut abang setia. Memang. Banyak orang cemburu tentang kesetiaan abang tu. Dan orang banyak sangat nak meniru gaya rambut macam gini. Tapi tengok muka juga. Kadang-kadang ada muka yang sesuai. Kalau buat gaya muka tak sesuai, tak kena lah. Tapi abang tak boleh panjang. Bila rambut abang panjang, makan demam. Pernah sekali itu. Dulu tapi berbeza. Dulu abang seorang rockers. Abang seorang penyanyi rock. Zaman-zaman Battle of the Band. Rambut abang panjang sampai sini. Tapi bapa abang marah. Sebab kata dia, tak elok sangat lah kau ni. Jadi aku rasa lebih baik kau potong rambut. Jadi bila dah potong rambut pendek, jadi abang tak boleh panjang. Bila panjang pun demam. Maknanya daripada situ kita kena taat dengan ibu bapa kita. Betul. Taat kan? Okey, bagus. Kita rambut panjang. Bagus. Ni macam tak taat jadi panjang. Mak tak suruh potong, bapak tak suruh potong. Cakap pasal rocker bang, nak tanya tu. Sebelum abang masuk sinaran, memang abang penyanyi kan? Sebelum abang masuk sinaran. Yang penting abang bukan penyangga. Abang penyanyi.
Abang penyanyi. Abang dulu penyanyi ialah lagu-lagu rock. Lepas tu bila dah rambut pendek, abang tukar kepada irama pop. Irama pop sebab abang adalah penyanyi orkestra Majlis Bandaraya Baru. Jadi abang bermula kerjaya abang daripada perbandaran sehinggalah dia naik taraf sebagai bandaraya. Abang adalah penyanyi dan abang juga adalah pengacara majlis. Itu sebelum masuk sinaran, sebelum masuk senario. Sebelum remaja dia beli apa, dia beli apa yang dipinta. Itu lagu. Itu lirik bang. Itu lirik lagu. Tapi itulah cerita dia. Sebelum masuk senario lah. Tapi dalam kerja kerajaan tu abang audition sinaran pasport kegemilangan. Masa itulah. Itu yang jumpa dengan Pak Ayah. Jumpa dengan Wahid, jumpa dengan Hamdan, dalam Pepet. Abang punya grup dulu apa? AA Wow. Grup dekat sinaran. AA Wow lah. Siapa abang lagi? Kalau AA 1 2 3 4 plate number. AA Wow. AA Wow. Siapa lagi ahli? Amran. Partner saya Amran, saya Azli sebab tu double A. Kalau 3A bateri. Cukuplah dengan 2A tu je. AA Wow. Itulah kumpulan abang. Kalau tak silap saya masa tu abang jadi apek kan. Lompat. Abang jadi betul-betul abang jadi apik. Abang jadi apik. Tapi abang tak sangka bila abang jadi apik, senario dah apik. Itu baru. Maknanya kena lah. Tak boleh jadi apek dah lah. Dah ada apek lain. Apa dia? Dah tak boleh jadi apek dah. Banyak apik pun tak apa. Banyak apik pun tak apa. Tetapi memang dah sinonim Saiful Azam. Maknanya orang panggil dia apik, melekat ke jiwa dia sampai ke hari ni apik. So identiti yang bagus lah dalam senario. Betul. Macam tu. Abang bukan terlibat dengan Ghazal ke sebelum? Bulan mengambang, panah layang balik, ailah sayang, bulan layanglah mengambang. Dia sebenarnya Ghazal pun boleh. Ghazal pun boleh. Saya tergambar boleh bang. Depan dia nak menjadi seorang penyanyi ni kena versatile. Betul. Bukan saja lagu Ghazal, lagu pop, lagu ballad, lagu zapin, lagu orang putih pun boleh. Okay, bang. Happy birthday to you. Happy birthday. Kan orang putih tak? Orang putih tu. Maknanya kita kena variety ke benda saja jangan buat lawak Lagu paling famous kat dunia. Yelah. Memang itu lagu tu memang tiap bila orang sambut dia ada lah. Bang, dia lagu rock satu. Sikit lagu rock. Lagu rock. Okey. Gusan hari-hari indah bersamamu kan mulia. Okey. Kalau nak dengar lagi panggil show. Panggil saya juga bang. Panggil. Ni dua raksasa ni dia akan support kita orang, dia akan cover kita orang punya show nanti insya-Allah. Bila senario ada konsert, saya akan cakap dengan budak senario kepada semua tim senario lah, kalau mereka bersetuju raksasa ni ke mana-mana dia boleh buat cover up untuk kita. Terima kasih. Tapi bila viewers dah naik, bila rating dah naik, jangan lupa lah. Bagi sikit lah. Allah. Saya perasan abang punya dari dulu sampai sekarang, dari awal senario sampai sekarang, abang ada mengubah cara abang melawak tu. Tak tahulah abang perasan ke tak. Bermula abang macam cara yang awal-awal dulu lain, tapi sekarang abang lebih energetic, style abang lebih hyper gitu kan. Kenapa abang membuat keputusan? Terima kasih pengurusi majlis. Sebenarnya sebagai seorang pelakon, kita kena versatile. Ada masanya kita perlu berlawak, ada masanya kita perlu serius. Kita kena memegang skrip yang diberi. Jadi kita kena menghayati benda itu. Jadi pada saya, bila kita menghayati sesuatu cerita, kehendak skrip itu menghendakkan kita ni serius, kita kena serius. Bila kehendak skrip itu mengatakan kita perlu buat lawak, kita kena perlu buat lawak. Jadi awak meminta saya supaya serius. tapi kelakor kan bang? Tapi kelakor juga. Loh, ya ke? Kelakor. Okey. Tapi maknanya bergantung kepada cerita lah. Kalau cerita tu kehendak kita, macam je lah, contohnya macam kat rumah. Kat rumah ni kita ada isteri, kita ada anak. Kalau kita buat lawak je, kadang-kadang pun anak pun menyampah je. Jadi kita dalam diri kita kena harus tegas mendidik anak, supaya dia menghormati ibu bapa, menghormati semua masyarakat, dan juga yang paling penting dia kena harus ingat Allah. Ya, betul. Abang sebagai bapa macam mana? Garang ke kelakor? Abang sebenarnya seorang bapa yang penyayang.
penyayang. Abang ni adalah family man. Abang kalau makan abang suka bawa anak-anak abang. Sebab apa tahu, bila abang keluar, bila tak ada kerja, abang makan seorang, Sunyi. abang rasa aku ni bekerja sepanjang masa dan aku jarang berada di rumah. Apa salahnya kalau kita bersama dengan keluarga kita? Tak gitu. Gitu. Kan? Gitu Bang, kan. duduk sebelah mana saya terasa disayangi bang. Oh, baru kenal dah Baru rasa kenal disayangi. Rasa disayangi. Yalah sebab sayang tu dapat panggil lah. Kalau Tapi sebenarnya itulah. Sebenarnya itu. Okay, Jadi seorang bapa ni kita mesti ada tanggungjawab lah kan. Yang penting sekali apabila kita bernikah dan kita ada isteri, Allah dah amanahkan kepada kita untuk menjaga. Sebab itu kita kena jaga makan, pakai, minum dia. Sebab itu kita kena bekerja keras untuk keluarga kita. Itu dipanggilkan ketua keluarga. Itu dipanggilkan bapa tadi. Tanggungjawab bang. Tanggungjawab nombor 1 lah. Menanggung itu. Tanggungjawab lah. Cari punchline lah. Okay bang. Ya. Abang cakap tadi macam senario ni memang dikumpul daripada peserta sinaran kan. Ya. So bila dah jadi senario kan, berapa lama nak serasi dengan dua-dua? Semua nampak macam masing-masing ada punya karakter kan. Okey lah, sebab kita tak kenal lah. each other. Kita tak kenal each other. Yang kita kenal semasa kita bertanding, ni kumpulan Sebersalah. Ini kumpulan Wow. Ini penama Lam Pepet. Ini Yasin daripada kumpulan Gelar-Gelar. So bila kita kenal dengan tu, kita sebelum kita buat sitcom tu, pilot project 4 cerita tu, kita satu bumbung di TV3 memikirkan konsep dan idea apa yang kita nak buat. Daripada situ kita semakin rapat, kita semakin serasi. Di dalam pertandingan tu kita juga adalah baik. Sebab itu dulu punya pertandingan kita bukan anggap itu pertandingan, kita anggapkan itu adalah macam kawan-kawan lah, macam kita buat show sama-sama. Tapi bila kita dah sebumbung, makin akrab, makin baik, dan akhirnya bila kita buat pilot project, meletup dan serasi, dan benda tu chemistry tu jadi. Itulah itu yang penting. Dari sinaran tu dia dah dia dah build up benda tu lah, chemistry tu lah. Ya. Soalan seterusnya. Okey. Pada saya lah, abang dalam senario suara paling sedap lah. Itu pada awak lah. Memang abang pun mengaku lah kan. Ya. Okey, tak selain abang rasa antara ahli yang lain tu siapa yang suara yang sedap? Tak, pada saya senario ni memang satu anugerah Allah. Dia memang berbakat luar biasa lah. Masing-masing dia ada dia punya tersendiri. Dan pada saya semuanya boleh menyanyi. Sebab itu senario ada album. Cuma di dalam studio tu kita mengambil masa sedikit untuk kita mencari key yang sesuai dan juga suara ramai yang tidak kecak-kacir. Jadi pada saya senario ni memang boleh katakan semua boleh menyanyi lah dengan baik. Boleh menyanyi dengan baik. Sebab tu senario ada album. Berapa album saya pun dah lupa. Dapat lebih kurang daripada album kanak-kanak sama Lican membawa lah last kali Sakit Dado Dead. Lepas tu setiap ahli memang ada single masing-masing kan. Yang setiap ahli dia akan ada lagu sendiri kan. Ya betul. Macam Rafiq dia ada lagu dia, macam saya ada lagu saya, tapi backupnya dalam anggota senario ramai-ramai. Dan satu yang bagusnya senario ni, semasa dia buat album, lirik tu ditulis oleh anggota senario sendiri. Banyak siapa yang buat campur-campur. Paling banyak yang kompos lagu siapa? Kompos itu adalah komposer. Macam Azmi, macam Azmi, Ajay, M. Nasir, Edri, KRU, kita ada ramai. Tapi dia punya master dia yang pegang adalah Azmi lah, komposer penuh. Dan senario ni dia bagi kebebasan untuk menulis lirik. Sebab kita yang tahu lagu tu kendak apa maksud lirik dalam lagu tu. Macam motor Kapcam, hari tunggang motor kita yang tahu. Dalam lagu tu mesti ada message. Betul. Setiap lagu mesti ada mesej. Kan? Kalau awak perasan kan berbalik kepada cerita tadi, bila berbalik kepada cerita, kalau saya ni suara sedap, saya memang asal penyanyi, tapi lah tak sedap mana, tapi boleh menyanyi lah. Sebab tu dengan adanya saya, dengan adanya grup lain tu, dia membantu each other. Macam abang cakap abang boleh nyanyi kan, sebenarnya daripada tak silap ayah abang yang banyak mengajar kan. Bapa abang adalah seorang guru vokal. Dia juga adalah seorang pengasas combo Majlis Pembenaran Johor Bahru, dan dia juga adalah salah satu daripada pengasas Gaza di Johor Bahru.
Jadi pada abang mengambil ilmu bapa abang tu, abang mendengar curi. Mendengar curi maknanya ini teknik menyanyi. Ini sifir menyanyi. Sebab abang takut lah dengan bapa abang. Pasal bapa abang tu garang dia tak kira anak dia akan tengking. Tapi bila abang tapi bila abang nak masuk pertandingan abang minta dia tegur lah kalau ada benda yang flat, benda yang sumbang. Tapi bukannya abang tu menyanyi mendengar dengan bapa abang tu, abang belajar sifir. Macam do re mi fa sol la ti do si la so fa mi re do re mi fa. Kerana itu membuatkan kita tidak sumbang apabila kita menyanyi. Sebab sifir itu penting. Kinat dia. Gitu kan. Dia penyanyi ke bang? Nanti boleh abang ajar dengan abang. Ya, tengok macam penyanyi. Tengok macam penyanyi. Tengok macam manja. Abang tahu tak berapa filem abang dah berlakon? Abang rasa Saya rasa abang pun tak ingat. ya, abang rasa lebih banyak 11 tu. Oi, 11. Lebih. Saya cek semalam 29. 29 filem. Dia semualah yang supporting, yang lead, campur lah. Maknanya abang berlakon. Tak masuk bukan senario kan? Abang je. Abang saja 29 Yalah abang pun tak berapa nak ingat lah abang berlakon. Sebenarnya banyak abang pernah berlakon macam-macam lah. MX3, abang pernah berlakon Jutawan Fakir, abang pernah berlakon Jutawan Fakir pun ada. Dengan Apik tapi tu abang cameo aja. Selain daripada cerita senario, filem apa yang abang berlakon abang rasa macam terkesan atau abang ingat? Abang rasa dalam banyak-banyak filem kalau abang yang personal abang berlakon lah. Jangan pandang belakang congkak lah. Sebab jangan pandang belakang congkak tu apabila abang dia bergandingkan dengan Lisa Suryani. Dalam filem tu arahan Ahmad Idham. Abang nak menghafal ayat bomoh tu. Itu abang rasa abang terkesan betul lah. Itu memang ada skrip lah. Skrip dia bagi tapi nak menghafal. Dia tapi sampai sekarang abang masih lagi ingat ayat tu. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Mailah bergembala ke tempat maut, ke tempat marah, hilang berduit, bertengah langit doa sepetal balik. Dibalikan Allah, dibalikan Rasulullah, maka berkatalah mayat dalam kubur tidak binasalah akan laku. Dengan abjad kalimat alif lam ha mim dal, maka hapuslah engkau wahai iblis. Dia panjang. Itu kita mengapa? Tapi bila kita bismillah, kita dah mula acting. Itu dah mula acting. Tapi tadi tu kita menghafal dulu supaya kita makan dia punya dialog tu. Lepas tu baru kita main movement kita. Tapi abang boleh ingat sampai sekarang? Beremang ibu. Saya risau ada yang ikut saya balik kan? Bukan. tak. Nak menjadi seorang pelakon, dia kena bila kita dapat skrip tu kita menghafal. Bila kita menghafal, lepas itu baru kita dah menjiwai, baru kita main kita punya acting. Tak ada dah fikir-fikir dah kan. Baru tak. Sebab apa bila dulu dengan sekarang dia berbeza. Dulu filem dia pakai can. Jadi bila pakai Kodak tu, can tu, kos dia tinggi. Jadi kalau kita asyik take director pun marah. Makan tape memang kena maki. Betul. Masa tu pakai tape lagi bang? Masa pakai can. Can dia panggil can. Senario dalam banyak kalau dalam banyak-banyak cerita senario memang mestilah abang akan kata semua abang suka lah kan. Betul. Tapi personal favourite lah abang dalam banyak-banyak filem. Dalam banyak-banyak filem ke sitcom? Filem dalam banyak-banyak filem senario yang abang suka, filem senario the movie, senario lagi senario. Pada abang itu satu filem yang betul-betul abang rasa yang melekat terus dekat penonton dan juga kita. Betul. Lepas itu barulah kesinambungan Pemburu Emas Yamashita, Beach Boy, Asam Garam, banyak lagi lah. Banyak lagi senario Opocot, apa semua tu banyak. Senario X pun sedap. Yang Yasin minum petrol. Alien tu. Itu pun best. Itu pun best. Itu saya suka juga. Saya pun suka. Yang saya jadi buat kenal, bomoh tak kenal. Itu saya jadi bomoh. Dia ada alien. Jadi science fiction parody. Ya. Tak tulis kan banyak filem kan? Banyak filem tu. Jangan tiru. Tapi bang, saya sampai sekarang bang tak puas hati betul dengan Yasin dengan Apek bang. Kenapa? Ada kepada ketiga abang seorang dengan Wahid buat roti canai. Dia sebenarnya bukannya dia tinggalkan abang. Memang kena skrip itu. Sebab itu dalam warung di antara penjagaan abang dengan penjagaan Lan Pepet, dia ada konflik. Bila dia ada konflik baru dia ada plot cerita. Kalau tidak dia tak ada, dia kosong. Betul. So daripada situ baru sebenarnya senario menunjukkan kalau orang Melayu menjaga kalau boleh jangan ada hasad dengki. Kita nak persaingan yang sihat, bukannya nak
apa ni nak bermusuh-musuhan, nak hantar sana hantar sini, sihir sana sihir sini, jangan. Ada pengajaran. Itu ada pengajaran lah. Sebab tu filem-filem senario Lagi-lagi senario ke? Senario itu lagi? senario lagi. Senario lagi. Tapi filem yang tu abang dapat saya rasa dapat pujian daripada ramai orang lakonan abang. Yalah, itu terkesan lah. Sebenarnya cerita tu abang lagi satu memudahkan kerja kita senario. Sebab dia adalah satu lokasi. Maknanya kita syuting dekat tapak Jaya Jasko lama TV3 tu. Dekat Seri Pentas dekat Tanah Lapang. Tanah Lapang tu. Itulah satu tapak. Itu maksudnya dia memang set tu dicipta. Memang dia buat di situ. Dia buat di situ. Kedai betul. Itu ada roboh sekali. Itu ada roboh je lah. Benda tu pun set je pun. Sekarang tempat tu dah ada apa bang sekarang? Sekarang tempat tu dah naik hotel. Hotel One hotel apa nama? One hotel. Sebelah TV3 kan ada hotel. One hotel apa? Yang besar tu. Yang besar tu. Itulah tapak kita syuting. Itu ada. Sebelah One Hotel tu baru Jaya Jasko. Maknanya daripada kita orang syuting tu nak kerja Jasko tu adalah jauh. Jauh. Tapi dia dah build up hotel lah kat situ. Tapi filem-filem senario bagi saya dia evergreen lah. Sebab kalau tengok sekarang pun tak pernah membosankan lah. Betul. Yang 3 yang terawal tu memang melekat sampai sekarang. Betul. Dan sebab tu senario sehingga sekarang mengucapkan rasa syukur. Sebab senario saja abang rasa lah yang ada filem sendiri, album, konsert sendiri, sitcom sendiri, merchandise sendiri. So banyak senario ni banyak. So bang, yang antara 3 banyak bukan 3 ke? Banyak. Dia yang mana yang paling mencabar lah kalau abang nak lakonkan tu macam yang pertama? Mencabar lah maksudnya. Ni apa ni? Soalan filem ke apa? Filem. Okey. Yang abang berlakon tu kan. Mana yang paling mencabar sekali mana? Yang mencabar senario dia movie yang abang tengah akal. Itu paling mencabar. Yang itu pada abang memang mencabar sebab kita tak pernah tengok orang tengah akal macam mana. Tiba-tiba kita dapat watak tu. Bila dapat watak tu abang kena buat research, mencari orang-orang yang tidak sempurna hidupnya. Tapi bukan kita, tapi seorang-orangnya kita dapat dia punya guideline. Macam mana kita nak membawa watak tu. Dan pada saya semua makhluk yang Allah cipta ni semuanya berbakat sebenarnya. Benda macam itu. Jadi abang tu ini bagus kan. Jadi semua abang ambil karakter tu je. Itu karakter tu abang ambil. Tapi watak tu jugalah abang dicalonkan anugerah pelakon pembantu terbaik. Betul. Okey, rasanya kita stop kejap. Okey, Sambung ke bahagian kedua sebab azan. Okey, jumpa bahagian kedua. Kita jumpa rasa-rasa selepas ini. Okey. Tadi kita tanya soalan watak apa paling mencabar dalam filem kan. Ni kita nak tanya pula watak paling fun lah, paling seronok apa bawa, enjoy, fun gila. Enjoy lah. Macam tak ada masalah lah. Memang tak ada masalah cerita tak ada masalah kalau filem filem. Filem ni kalau macam tak ada masalah ni filem lagi-lagi senario. Lagi-lagi senario tu yang abang berlakon dengan Shani. Yang abang berlakon dengan Umi Haida. Yang itu memang tak ada masalah. Yang itu memang betul-betul abang happy gila. Sebab watak abang rambut gitu je. Dia tak ada yang tu tak ada. Ada kontrol handsome kan? Tapi kontrol macho pada abang itu tak ada masalah langsung. Itu paling fun lah. Itu yang paling fun lah. Yang lain semua ada karakter lah. Macam Pemurus yang Masyita ada karakter. Macam senario Pocut pakai rela. Itu semua ada karakter. Tapi yang itu karakter abang tapi handsome. Dia smart tapi dalam smart dia ingin menggoda seorang lagi. Heroin Umi Aida kot. Heroin Umi Aida. Kan? Tapi itu personal favourite saya lah yang filem tu. Sebab kan cerita dia road movie, kereta kena curi. Betul lah. Itu lah dia kan. Yang Yasin jadi Indonesia. Macam pernah aku lihat tadi mana. Itu melekat dialog tu. Melekat sehingga sekarang lah. Yang abang punya dialog pun melekat juga sampai sekarang tu. Aku nak langsung bilik. Itu pun melekat juga kan. Bilik saya. Kan. Melekat juga. Ni tagline Otai tu kan? Tagline Otai respect. Betul-betul apa Bazli ya. Happening betul. Okey, filem-filem senario antara pengarah dia arwah Muhammad Khalid. Betul. Kita ada Abang Idham, kita ada Abang Haji Osman, kita ada Bob Ismail Hashim. Bob Ismail yang mana bang? Bob Ismail Hashim tu yang kita ada direct yang mana? Dia direct senario Pocut.
Senario pocok tu bawa arahan dia. Kemudian nama Ida Ham ada, Boy Ismail Hashim ada, Abang Long paling lama lah. Azim Osman, lepas tu kita ada arwah Muhammad Khalid. Kemudian kita ada Dr. Profesor Atta Azhan. Oh, ada. Profesor Dr. Azhan direct kita apa senario. Tak tulis. Nanti saya kena kencang bang. Senario asam garam. Senario asam garam. Senario asam garam. Di mana saya apa nama ni bersama dengan Lan Pepek jadi apa dalam itu. Tapi itulah cerita dia. Arwah Zaibo berlakon. Ramai berlakon. So dalam ramai-ramai pengarah ni abang boleh ke share sikit atau apa-apa yang menarik antara cara kerja dia ke? Pada saya pengarah-pengarah ni semua dia ni ada idea tersendiri dan dia ada dia punya kreativiti dia yang tersendiri. Pada saya first movie abang bekerja dengan arwah Muhammad Khalid, dia seorang yang happy go lucky. Dia memang enjoy je buat lawak je dalam set. Itu satu kelebihan dia arwah abang Muhammad Khalid. Dan kemudian pengarah-pengarah lain juga, siapa yang buat cerita senario ni? Senario ni kita lawak tau. Jadi director ni semua memang enjoy. Dan pada abang yang abang serut kepada semua director yang pernah direct senario, dia bagi kebebasan untuk senario berkarya ad-lib spontan, secara spontan. Itu yang best lah. Dia maksudnya kekalkan identiti sitcom bawa ke Ya, filem. bawa ke filem. Spontan. Sebab itu kata dia bagi kau terus je. Mana yang rasa kita boleh pakai dia ambil. Tu. Tapi yang penting jangan lari daripada plot cerita. Jangan lari. Memang itulah kelebihan senario pun kan. Itulah. Macam awak bertanya dengan saya secara spontan ni kan. Orang nampak macam spontan, pada hakikatnya ada buku kan. Alamak. Termasuk. Jangan raksasa manja. Jangan bagi kantoi bang. Okay bang, cakap pasal spontan ni kan. Spontan tu macam bagi kita orang lah, kita berdua. Spontan tu susah bang. Memang susah. Dia contohnya spontan macam ini. Saya bagi awak ayat lah. Kesian Pak Mat Pekak. Kita sambung dengan ayat spontan. Badak. Badak. Bukan. Bukan badak. Kesian Pak Mat Pekak. Asal pula badak pula. Badak. Dia dalam kalau kita punya permainan tu pendek sangat. Dia kalau dia kena ada ayat lah. Dia mesti ada buat ayat spontan. Okay, kesian Pak Mat Pekak. Awak tanya saya, kenapa? Kau tak tahu cerita semalam. Kenapa dengan dia? Semalam dia bergaduh dengan bini dia. Habis tu. Dia tengah tidur, bini dia sempat pergi saga, keluar bengap. Pakak lah. Macam tu lah cara kerja. Itu spontan. Sedangkan kendak skrip tu kesian Pak Mat Pekak. Yang lebih tu awak ini tapi dalam plot cerita. Okey, faham. Kan? Susah tu bang. Tapi awak kena fit saya. Kesian lah Pak Mat Pekak. Kenapa? Kau tak tahu cerita dia bergaduh dengan bini dia malam tadi. Dia tengah tidur, bini dia sumbat biji saga, keluar bunga. Pakak lah besok. Dia macam tu. Dia macam tu, elip. Dia tak boleh blocking. Dia kena layan. Dia kena layan. Tapi awak kena fit lah. Patut awak cerita, saya fit awak balik. Dia begitu. Dalam anggota senario tu, yang mana abang paling suka sparring lah? Saya dulu kalau main cerita memang dengan Hamdan. Paling kerap saya main dengan dia panggil saya Alang, saya panggil dia Duku. Itu dalam bahasa purba kami main dalam sitcom Bukit Kayu Hitam. Dia punya panglima Bukit Kayu Hitam. Jadi kami dah sentiasa sparring bersama. Tapi word yang paling menjahanam, keluar orang gelak payah. Payah ni dia gitu je. Tapi sekali dia keluar dialog, kita tak boleh tahan ni pecah. Senario pun tak tahan. Pecah. Yasin dengan dia punya raut wajah lah. Itu memang apik dengan perbuatan. Ini semua memang tengah main. Lan dengan cara dia. Kan kejap-kejap. Dia masing-masing dia ada kelebihan. Itu pada saya memang kita dapat satu kumpulan yang wow, unik mas. Unik. Betul. Variety kelebihan tu kan. Ya. Macam Pak Ya tu pun, dia tak banyak tapi dia masuk tu macam contoh yang abang ingat, Saja Misai. Buat bunyi senjata, dam-dam-dum. Tu je. Kau tengok masa kita punya pilot project kan. Dia dengan Samsul Garau kan. Yang jejak kasihan tu. Barukah lamakah hijau kan. Dalam skrip tak ada kan. Ini apa hal ni? Barukah lamakah.
Rupanya nak menunjukkan dia adalah Bangladesh adik-beradik. Nak establish lah. Dia macam tu lah cerita. Tapi cerita tu memang best lah. Tapi itulah berbalik kepada cerita tadi, apa perbuatan kita yang kita nak ellipse mesti jangan lari daripada plot cerita, supaya orang faham cerita kita. Itulah. Susah nak kekalkan momentum spontan tu, bagi abang senang ke susah? Dia sebenarnya memang susah lah nak ellipse spontan ni. Tetapi gifted. Ini dia bagi gifted. Maknanya bila Allah dah bagi anugerah macam itu, sebab pelawak dia tak boleh buat-buat. Kalau dia buat-buat dia tak natural. Sebab tu bila dah ada gifted tu, buat apa pun jadi. Yelah, betul-betul. Laju pick up. Dia kena macam tu lah. Kita orang pernah dulu bang. Pernah nak masuk senarai? Tak. Kenapa? Kita pernah buat video lawak. Video lawak tak? Kau ingat kita pernah pergi macam dia buat uji bakat, nak cari apa macam apa lawak spontan tau. Wui, teruk bang. Hilang idea, kosong blur terus. Awak tak cakap apa, saya tahu memang teruk. Kita tak ada lah benda tu. Tak ada, kita tak ada punya. Tak, tapi sebenarnya dia sebenarnya train. sebenarnya kena train betul. Dia kena belajar. Sebab tu bila ada satu pertandingan lawak tu, kita duduk sebagai penonton. Tapi daripada situ bukan kita menonton saja, tapi kita mencari ilmu ni. Kita belajar sedikit demi sedikit. Bang minum dulu bang. Boleh? Abang tak minum? Tak ada pelawak. Datang seorang je ke? Saya datang sebenarnya dengan manager saya lah. Mem saya lah, alhamdulillah dia baru sihat. Alhamdulillah. Dia sakit 5 hari lagi tau. Saya pun tengok dia pun, saya pun rasa macam jelah suami. Terkejut juga kan, asal bini aku tak bangun 5 hari kan. Tapi rupanya dia ada biasalah cuaca kan. Tapi bila bawa jumpa doktor cakap dia alhamdulillah dah tak ada apa-apa. Saya rasa gembira lah. Kalau dia ada apa-apa, saya macam nak standby lagi. Tak adalah. Tapi tak adalah. Saya okey. Saya okey. Tak dengar kan? Dia boleh tengok. Dia memang dah tahu lelaki dia gila. Aduh. Okey bang, dalam dunia komedi ni, abang ada rujukan artis mana-mana tak sebagai komedian untuk abang refer? Tak ada. Memang abang natural lah. Abang natural. Abang asli tetap asli. Abang tak ada nak buat rujukan siapa-siapa, tak ada. Tapi abang suka tengok benda cerita-cerita macam luar negara, pelawak-pelawak lama, zaman-zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dekat situ kita ada M. Zain, dekat situ kita ada Haji Bakil, Udo Umar, kita ada apa nama Sati, White Sati, kita ada Allahyarham B.R. Kompel, kita ada ramai Jin apa ni Samsudin. Pada saya diorang ni semua ni pelawak-pelawak ni adalah pelawak-pelawak yang natural. Betul? Cuma bezanya dulu dengan sekarang, dia dulu hitam putih, kita color. Kemudian equipment diorang, kalau diorang salah take, diorang kena buat daripada mula, daripada awal. Sekarang ni kita tinggal sambung aja. Itu beza dulu dengan sekarang lah. Tapi saya memang respect zaman-zaman diorang. Dan kalau luar negara, saya suka tengok Mr. Bean, Jim Carrey. Lepas tu kemudian siapa cakap kalau kita tengok kan, kenapa Mr. Bean jadi macam itu kan? Kenapa dia bodohkan diri dia kan? Sedangkan latar belakang dia profesor, tapi kehendak dia memang macam tu. Pelawak ni memang macam tu. Begitu juga dengan Jim Carrey, dengan mimik muka dia. Sebab tu saya suka kalau tengok muka Jim Carrey kalau dia buat mimik muka tu, saya ingat yang Ropi buat. Sebab Ropi memang dia macam gitu kan. Pada saya benda tu kita boleh jadi ketua je. Kata kita boleh ambil ilmu tu. Dia orang cakap macam baca dia apa, kenapa dia nak macam apa, dia kan belajar tinggi, kenapa macam nak bodoh kan. Tapi sebenarnya dia sebenarnya satu kerjaan mulia tau, buat orang happy tau. Saya pernah tanya dengan ustaz. Ustaz, dia orang-orang tokoh-tokoh agama ni, ustaz, macam mana pekerjaan kami salah menjadi sebagai seorang seni? Kata dia asli, kerana awal itu kita betul, kita mencari rezeki dengan Allah bagi bakat tu, tapi kita tidak terpesong pahala yang kita dapat. Apabila orang tengah sedih, kita dapat gelakkan orang tu, kita dapat membahagiakan orang tu. Membahagiakan orang. Betul. Pada saya okey lah. Betul, besar tu orang. Besar dia punya itulah impact tu. Macam cakap tu bersangkut paut lah dengan benda yang abang pernah cakap sebelum ni. Melawak tu kalau boleh jangan menghina orang. Jangan, biar ada mesej kan. Betul. Dia sebenarnya pelawak ni adalah ikon juga. Semua artis dalam Malaysia ni adalah ikon. Tapi kalau kita menjadi seorang pelawak yang kita boleh menyembah mempersembahkan sesuatu cerita yang boleh menjadikan dia orang punya pedoman,
pada saya dah cukup bagus. Maknanya mesej tu melekat dekat jiwa dia tahu. Dia cakap, "Wih, senario ni dia lawak-lawak juga, tapi dia menyedarkan kita dah bahawa kita jangan merempit, kita jangan apa, nanti kayu bapak kita susah." Dia ada je mesej-mesej dalam apa yang senario paparkan. Dan sekarang saya tengok lah kan macam legasi macam tu, ada mesej, ada pengajaran. Pak Ya ada teruskan dekat sepatu Betul. Sebab tu saya tengok, saya pun alhamdulillah lah. Saya rasa saya nak ucapkan terima kasih juga kepada sepatu kerana serapkan Pak Ya di dalam sepatu. Sekurang-kurangnya adalah juga wakil senario dekat situ, dan orang akan terus merindui senario dengan adanya Pak Ya. Tempias ni dapat dekat yang lain. Pada saya itulah kekuatan senario. Dan sepatu pun pernah juga panggil saya sebagai guest semua kan. Cuma saya minta maaf sebab belum berjaya saya ke sepatu Reunion sebab saya sibuk dengan saya punya syuting. Bukan saya tak nak pergi, tapi apa nama ni, Inari diorang nak shoot, Inari diorang request. Jadi saya tak boleh nak ejar jadual saya, tak boleh, jadual yang dah diisi itu. InsyaAllah satu hari nanti insyaAllah. InsyaAllah, tapi saya baik dengan Jet. Saya pun baik juga dengan Rahim. Saya pun baik dengan Pak Ya lah, of course lah, baik lah kan. Jadi pada saya suka dan gembira, semakin lama makin bertambah pelawak. Saya rasa abang memang baik dengan semua orang. Memang. Kat bawah pun abang tegur orang. Semua kita ni hidup. Yang penting kita ni hidup jangan menyombong orang. Keluar kereta. Raksasa. Bang, abang cakap tadi macam abang seronok bila Pak Ya ada masuk ke sepatu. So orang cakap apa, nampak senario orang masing-masing kan. Abang perasan tak apa macam abang pernah cakap, abang nak kalau boleh nama senario ni diingati macam Piramli. Adakah abang pernah cakap kan? Ya, betul-betul. Senario tu sebenarnya apa yang ialah yang ni semua Allah ni kuasa. Dan abang harap sangat apabila senario besok dah tak ada, senario akan dikenang seperti Allah yang hantar si Piramli. Dia akan menjadi satu legenda lah. Saya rasa sekarang pun dah legenda lah bang. Kan? Maksud saya bila kesemuanya dah tak ada, orang akan kan, sebab sekarang ni zaman dah berubah, zaman dah ada apa ni, zaman IT. Kan orang dah boleh tengok balik semula dalam YouTube dan apa kan. Jadi orang dulu masa arwah ni gini. Memang orang ni memang best lah. Jadi dia tetap dikenang. Cuma satu je, senario minta kepada seluruh peminat yang berada di Malaysia, tak kira lah Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia, sentiasa mendoakan senario ni agar diberi kesihatan yang baik dan terus dapat berkarya dengan baik. Amin. Tapi saya rasa bang, macam abang punya itu impian lah, maksudnya impian abang nak nama senario diingati kan. Saya rasa macam hampir tercapai sebab dia lah nak Pak Ya masuk sepatu, dia bawa nama senario. Lepas tu dekat TikTok sekarang ni dia seolah macam dah viral balik. Sitcom senario dulu ramai dah share balik. Betul. Lepas tu ada yang viral. So Betul. saya rasa macam impian abang tu macam dah hampir tercapai. Betul. Kalau kita tengok pun Maharaja Lawak Mega pun banyak mainkan lagu-lagu senario. Dalam musikal lawak. Pada saya rasa apa nama tu gembira lah, sedih pun ada sebab senario ni masih lagi orang suka, Masih relevan. dan lagu-lagu dia masih lagi orang dengar. Lagu dia kan, apa yang kita tak ingat, catchy, semua catchy kan. Betul. Pengajaran Pak Ya pun ada lagu sendiri, Anja. Betul. Lepas- banyak lagu-lagu senario semuanya berusaha nasihat. Kalau awak tengok lagu yang Apik nyanyi itu, lagu hukum, jangan anda meminum arak ini syaitan. Kalau anda minum itu syaitan. Nak minum itu apa? kan. Banyak lagu-lagu yang berusaha nasihat. Okey bang, selepas senario reunion punya filem, ada tak lagi next projek atau plan untuk filem seterusnya? Okey, next filem ni apa namanya, Abang Long, Abang Azim Osman tengah buat satu rangka cerita filem baru, tapi kali ini mungkin bekerjasama dengan Aris Prop. Datuk Aris Prop. Mungkin Aris Prop dengan Abang Long akan memikirkan sesuatu senario punya filem terbaru ini, dan lepas dah mendapat kata sepakat, dia orang akan panggil senario untuk sit down lah, cerita apa yang sesuai. Tapi Abang Long dah ada rangka cerita tu, cuma kita doakan lah mudah-mudahan benda tu tercapai lah. Sejauh ni berapa persen dah rasanya persetujuan tu? Persetujuan tu memang kalau kita meeting dia
dah boleh katakan 100%. Dia dah hampir Tinggal lagi kena Abang Long tengah buat rangka cerita mana yang baik untuk dipersembahkan kepada rakan partner dia Aris Prop. Apabila kedua-duanya bersetuju, dia akan panggil senario duduk semeja, baru kita akan jalankan kerja kita. Tapi memang akan ada filem terbaru. Idea dia macam lebih fresh ke ataupun idea dia macam apa trend kalau sekarang abang boleh bocorkan sikit ke? Tak, dia senario punya cerita sebenarnya dia masyarakat, cerita masyarakat. Senario dia lebih kepada cerita masyarakat. Tapi dalam cerita tu dia ada pengajaran dia. Cerita dia memang cerita fresh lah. Dia tak ada cerita yang macam kita tengok senario di movie, senario lagi senario rumah yang macam tak ada. Ini memang totally cerita baru. Kalau kita tengok senario reunion tu, yang filem tu pun cerita baru. Kisah macam mana antara orang kahwin kena rompak, itu semua baru. Yang terbaru ni pun baru juga. Tapi ini adalah garapan dan sentuhan daripada Abang Aziz. Macam ada orang cakap kan, lawa-lawa senario macam dah tak relevan apa semua kan. Tapi bagi saya kan, macam untuk filem baru ada cakap kenapa tak ikut trend lawa-lawa sekarang. Bagi saya personally tak perlu pun nak ikut trend sebab senario dia ada dia punya resepi sendiri. Lepas tu kita tengok contoh filem-filem arwah Muhammad Khalid. Dia tak ikut trend tau, tapi dia yang buat trend. Betul. Kan? Betul. Sebab senario ni dia ada dia punya cara tersendiri. Dan senario ni sebenarnya kita bukan tak nak ikut trend masa terkini. Ada juga kita masukkan unsur-unsur tu. Bukan kita ketepikan, tidak. Tetapi orang mesti ingat senario ni daripada bayi daripada kanak-kanak membawa lah ke dewasa dan dia berbilang bangsa yang menyukai senario. So sebab itu kita kena kekalkan satu format di mana bila senario keluar, budak kecil dapat, dewasa semua dapat. Sekarang punya trend, kalau orang suka punya orang remaja je. Betul. Budak-budak kecil ni kadang-kadang pun dia bijak hantar mana bang. Bila dapat tackle budak-budak, automatik tackle mak bapak. Betul. Betul. Kalau nak tengok wayang kan, mak bapak kena ikut. Betul. Bapak kena ikut. Itu satu perancangan yang bijak. Betul. Sebab itu zaman pun dah berubah. Dulu masa senario punya sitcom, kenapa orang kita buat konsert kita penuh, kita buat filem orang pergi pengwayang penuh. Sebab zaman dulu tak ada YouTube ni. Memang kita harapkan benda tu. Itu yang satunya kita punya kelebihan dekat situ. Tapi zaman sekarang kita buat apa je, besok-besok orang boleh tengok dah dekat YouTube dah ni lah. Masa tu buat konsert paling ramai berapa orang penonton? Konsert kita yang paling ramai yang paling, tapi ramai tu saya tak ingat lah, tapi sold out tiket lah. Singapore, senario live in Singapore, senario live in Brunei, senario live in JB, senario live in KL. Itu semua memang pack, penuh habis. Jual lah tiket $380 Singapore, Sing dollar pun meletup masa tu. 300 Sing dollar. Masa tu memang meletup lah. Sebab masa tu senario tengah semua orang tengah gila nak tengok senario. Dia macam Backstreet Boy lah dulu. Betul lah. Sebab Singapore, bila kita pergi ke sana, tiket dia akan jual dolar. Dia tak macam Malaysia jual ringgit lah. Tapi sana jual dia Singapore dengan Brunei dia akan jual dolar. Yang dekat Singapura tu ke, yang Singapura dengan Brunei ke, yang sampai yang senario sampai peminat dah kerumun dah. Betul, di Brunei. Di Brunei dengan di Singapura lah. Tapi Singapura kurang sikit. Tapi bila di Brunei kita baru touchdown kapal terbang nak masuk ke pergi ke airport tu, selepas kita ambil luggage kita tu dah penuh dah. Dah penuh. Kemudian yang paling bangga sekali, senario sampai di Brunei tu setiap jalan raya billboard senario. Billboard tau, bukannya banner. Billboard. Tu cakap senario dulu macam Backstreet Boy. Dan keuntungan senario pula, masa senario buat konsert tu, sehari selepas habis Michael Jackson buat konsert, dan kita gunakan pentas yang sama. Pentas Michael Jackson buat konsert. Lepas Michael Jackson buat, senario buat pun laku lagi tiket. Kan? Memanglah. Selalunya kalau dah ada konsert besar artis luar negara, lepas tu dah ni kan. Itu pada saya. Dan sampai kita punya technical pun pening balik nak operate sound system tu. Sebab semua dibawa daripada luar negara kan. Jadi ini apa semua canggih-canggih kan. Lain memang dia punya ni. Lain equipment lain. Mas Ali ni punya teknologi dia lain sikit. Tetapi alhamdulillah lah, budak kita dengan dibantu dan beberapa orang semua dapat operate dengan baik lah. Benda tu. Zaman dulu tak ada media sosial memang. So surat peminat lah.
Betul, memanglah. Siapa Dekat pejabat tu penuh lah berkarung lah. Siapa yang paling ramai lah? Yang paling paling ramai dapat surat. Saya rasa yang paling ramai fan lah ketika itu. Saya rasa Apik ramai, Yasin ramai, Lan ramai. Macam saya ni bukanlah tak ramai, tapi macam kalau satu guni itu setengah karung lah. Macam diorang semua satu guni kan, saya setengah karung. Sebab itulah untungnya zaman dulu kalau diorang belum kahwin. Macam kita yang dah kahwin ni, dia setengah guni je. Tapi ada peminat, tapi setengah guni. Tapi yang belum kahwin tu, ni kau macam watak kau kan? Wahid tak ramai bang Wahid. Dia kan dulu jambu betul kan, jambu batu Wahid tu. Semua ramai tu. Wahid Siapa ramai? Pretty boy lah. Dia ibarat Nick Carter lah. Kan dekat festival dia Nick Carter lah. Tapi itulah dulu Wahid pun comel. Tapi dalam senario punya, kalau kita nak fikirkan daripada zaman Pak Ya, zaman Hamdan, senario kan, sampailah Yasin Apik. Saya rasa yang paling bungsu adik senario adalah Yasin lah. Yasin bayi saya. Atas Yasin Wahid. Itulah. Yang lain semua tu dah kira otak, respect sikit. So dalam ramai-ramai ahli ni, yang paling berdisiplin sekali bang, ahli senario. Ahli senario ni semuanya berdisiplin. Semuanya sebab itu senario punya sitcom tak pernah gagal. Semuanya berjaya. Semua jaga, semuanya berjaya mengikut jadual. Siapan yang mengikut jadual. Itu biasalah, call time kadang-kadang ada cepat dalam mata, itu normal. Biasalah. Itu normal lah. Tapi kerja profesional. Kerja profesional. Sebab tu dia boleh berjaya kan. Itulah. Pak, selain pada surat yang tadi peminat bagi tu kan, Apa lagi perkara paling gila lah peminat nak buat Kat abang. dekat abang? Kalau perkara paling gila kalau peminat buat, ada sekali tu bila kita buat konsert di Brunei dan di Singapura, fans Singapura banyak bagi baju Harok Cafe. Baju Harok yang kita rasa kita aku dapat cendera mata ni. Kan itu gila tau. Sebab baju tu bukan murah. Original tu. Bila dia bagi macam Brunei pula, dia bagi rantai emas, gelang emas. Kan dia punya fanatik tu kan. Emas yang kita tak sangka luar dugaan kita. Emas bang dia bagi macam saya dapat ada satu dua Akak untung lah. Akak untung lah. tak untung. Tak untung. Tak dapat Tak dapat. Tak. Yang itu saya simpan buat kenangan. Ada masih simpan bang? Masih lagi simpan. Saya pun punya- pernah dapat kelonsong Zippo Mas. Zippo Mas. Zippo tau yang Tahu, kan. tahu. Tapi kelonsong dia perbuat daripada emas. Nama saya Azli. Dia siap tempah nama. Tempat nama itu kalau ada peminat fanatik awak. Orang Brunei kaya-kaya. Dia memang lah kan. Pasal dia dolar berapa je kan duit dia tu. Beza lah dulu. Peminat dulu dan sekarang ni nampak lain Yalah, beza. dulu lain, sekarang lain. Peminat kan itu. Abang boleh lagi bang Okey. Boleh lagi ya? Okey. Okey, jap. Kita sambung ke bahagian ketiga. Jumpa selepas ini bersama dengan Raksasa Manja. Ya, aku terikut. Bang, tadi abang cerita kan, yang emas, rantai emas, jam emas. Sebenarnya Bukan jamal lah. Bukan jam, rantai. Rantai mal lah. sebenarnya itu dah kau dapat masa tengah buat konsert bang. Tengah buat konsert. Bila tengah buat konsert ni memang peminat dia begitu fanatik. Jadi dia bagi apa yang dia rasa dia nak bagi. So rezeki kita masa tu lepas tu. Tapi kita tak boleh pakai lah, lelaki kan pakai benda kan. Cuma bila dia sarung kita tu, lepas tu kita buka. Buat collection. Dia sarung masa tengah Masa menyanyi tengah tu, bang. nyanyi. Itu benda remaja dia yang sarung lah. Abang mulung kepala lah. Kalau kau nak dapat emas tu kau masuk senarai. Okey, abang, pertandingan ni abang tak ada nak masuk dah? Macam Maharaja Lawak, musical lawak ni. Okey, abang masuk Maharaja Lawak Mega dah 2 musim. Yang pertama dengan kepala stone dalam batu dalam mata. Abang Acang Sucel dengan Mamat Sepah. Lepas tu second group apa nama ni, Otai, respect sikit. Abang Acong dengan Ida Muin. So sebenarnya abang lebih suka berjumpa kawan. Bila masuk pertandingan ni bukan nak menang. Bukan nak menang sangat, tapi kalau menang tu bonus. Dia lebih kepada nak jumpa kawan apa semua tu. Abang setuju dengan kata ajak Syiruk.
sebenarnya apa yang Ajak Syirul cakap tu sama macam pendapat abang. Sebenarnya kita bila dah 30 tahun dalam industri seni, takkanlah orang masih lagi nak menilai kita. Betul. Sepatutnya kita lah pula menilai orang. Betul. Kan? Betul. Tetapi sebenarnya kita masuk ni lebih nak berjumpa dengan kawan supaya kita dapat merapatkan lagi silaturahim di antara pelawak lama dengan pelawak baru. Patutnya memang dah duduk meja juri lah. Sepatutnya memang itulah impian abang. Abang nak sangat duduk kat meja juri. Tolonglah. Sebab masa Astro. itulah kita lah pula yang sepatutnya mengadili peserta-peserta baru. Kenapa? Nak Penyanyi- share balik kenapa ilmu tu balik kan. penyanyi yang jadi judge. Ini Dia rating lah, rating dia sebenarnya benda tu pun abang ada bangkitkan juga. Kalau kenapa tak taruh pelawak? Abang tak kisah kalau pelakon nak jadi juri, penyanyi nak jadi juri, abang tak ada masalah. Tetapi salah satu daripada At juri least- itu mesti ada pelawak. At least Sebab orang- pelawak ni dia boleh counter apa yang juri-juri itu sentuh tak kena dengan lawak-lawak mereka tu. Dan kemudian kalau nak mencari satu kelainan, kenapa Gegar Vaganza tak panggil pelawak? Kenapa dia panggil semua juri profesional? betul. Kan? Nak lain kelainan sangat kan? Itu lah pelawak jadi juri untuk Gegar Vaganza. Cakap pasal Gegar Vaganza, abang tak nak masuk kan? Kalau abang masuk mesti suara mesti boleh punya. Tak, pada abang Yasin dengan Lapid dah masuk. Saya Wakil lah. Wakil. Pada abang dah cukup lah tu. Tapi kalau ada Dah tak payahlah Sarkir masuk. Kalau ramai-ramai Sarkir masuk ni kan dah jadi macam konsert tak, dia abang kan. masuk solo lah. Solo. Pada abang bukannya tak nak masuk, tapi macam abang cakap tadi, kita dah 30 tahun dah pun dalam industri seni kan. Sepatutnya kita dah tahulah kat mana kemampuan kita, bakat kita. Dan kita rasa kita nak tengok pula sebenarnya Gegar Vaganza ni satu platform orang menyanyi tau. Yang artis-artis lama yang di apa ni dikenalkan balik Nak buat comeback. kepada seluruh rakyat Malaysia. Inilah penyanyi-penyanyi zaman ketika dulu, dia ni memang popular. So abang memang sulut dengan penyanyi-penyanyi lama sebab lagu-lagu mereka semua ada soul. Betul. Dia punya lagu-lagu dia makan dalam tu, dalam jiwa kita. Pada saya, bila kita dapat tengok program Gegar Vaganza tu dengan artis lama-lama yang muncul, bestnya macam Abang Razik Ismail, macam apa kan, macam apa ni, penyanyi yang lama-lama lah, Wan Basanova masuk kan, memang best. Tapi itulah dia. Tapi walaupun dia dah hebat menyanyi, kritikan tu tak ada daripada pihak juri. Macam tu lah. Tapi untuk memperkenalkan artis lama ni muncul balik ke Gegar Vaganza tu memang abang selut lah. Memang best lah. Tapi impact Yasin dengan Apek masuk Gegar Vaganza tu, impact dekat senario ada tak bang? Maksudnya nama senario naik balik tak? Sebab itu senario ni dia satu uniknya senario ni. Orang memang kenal Apek dengan Yasin senario. Tetapi dia masuk dia guna nama senario tak? Tak. Dia tak guna, dia guna saya. Saiful Apek, Yasin Jaya. Yasin Ranja. Begitu juga abang masuk Mana Jelak Mega. Abang masuk tak nama senario? Tak, abang tetap masuk otai, respect sikit, stone dalam batu mata. Sebab apa tak? Abang tak nakkan orang bezakan itu adalah senario. Sebab senario ni dia kesemuanya. Dia kena ada bila semua ada tu baru senario. senario. Tapi kalau setakat satu dua tu better don't lah. Yang gunalah. Janganlah. Sebab senario tu punya nama saja pun dah kuat. Macam raksasa manja lah. Kalau ketul ni tak ada, tak boleh lah. Betul. Kan? Kalau macam korang raksasa, mesti gunakan raksasa. Tahu kan? Jangan kau gunakan binatang lain. Kau gunakan raksasa tu. Jadi kau punya trademark lah tu. Jangan siput pula kan. Janganlah siput ke. Tunjuk ajarku siput sedut. Aduh. Okay. Tapi maksudnya bang, kira tak nak apa cakap nama senario tu terjejas lah. Maksudnya tak nak pakai nama senario tu kan. Kita kena jaga. Pasal itu adalah senario tu adalah nama bersama. Bila nama bersama tu, kalau boleh itu biarlah kesemuanya ada. Bila kesemuanya ada baru sedap kita main senario. Macam baru-baru ni Astro panggil untuk konsert Mega Lawak. Itu memang kesemuanya 7 anggota senario ada. Itu baru kita boleh full swing. Boleh pagi ambil lah, kita boleh full swing. Tetapi kalau misalnya kata setakat 2 masuk apa semua ni, kita senario akan support. Kita akan support, kita vote, kita undi, kita akan support. Pasal dia anggota kita. Cuma dia masuk bukan atas tiket senario, dia atas tiket personal. Bang, macam tadi abang sebut nama-nama artis komedi yang lama kan abang. Yang macam zaman sekarang ni punya. Siapa abang
rasa yang bagus atau yang abang suka lah pelawak sekarang? Pada saya banyak pelawak baru-baru ni Favorite yang bagus-bagus. Bagus-bagus ni banyak sangat lah. Kalau kita tengok Jeb bagus. Cara dia berlawak, cara dia apa. Abang berminat dengan dia punya elit-elit dan spontan dia. Begitu juga dengan Johan. Begitu juga dengan Zizan. Begitu juga dengan apa nama ni. Ramai lah kalau kita nak fikir Kumpulan Zero, Kumpulan Boce. Ini semua bagus-bagus lah. Man Raja Lawak pun bagus. Man Raja Lawak pun bagus. Ramai lah yang hebat-hebat. Rahim pun bagus. Maknanya pelawak-pelawak ni ada yang bagus, yang pandai menggunakan batas ruang itu untuk berlawak dengan secara sihat. Tahu? Tapi sebab tu abang cakap pelawak kena smart. Kalau kita nak lekatkan diri kita kepada peminat, kita kena buat lawak yang smart, supaya orang akan cakap wah dia bukan buat lawak saja-saja, tapi dia ada mesej yang dia nak sampaikan. Tapi kalau personal favourite ada tak bang? Kalau personal favourite saya rasa pelawak, saya rasa semua sama lah. Pada saya kalau tak ada yang baru, tak ada yang lama. Tapi kan. Jeb masa mula-mula sepah Raja Lawak dulu, dia masuk Raja Lawak tu, cara dia mengingatkan saya Pedapang tau. Awal-awal dulu tu. Ya, sebab saya baik dengan Jeb. Kami pernah show sama-sama. Masa dia lepas program Raja Lawak semua kan, dia Syuib Mamat. Kami memang baik. Tapi sebab dulu tidak ada pelawak tau. Yang dulu yang ada pelawak adalah senario. Selain daripada pimai-pimai tangtu. Jadi diorang ni membuatkan kita ni sebagai kamus diorang. Tapi bila zaman dah berubah, bila zaman YouTube dah muncul apa semua, banyak benda-benda idea-idea yang dia boleh congkil lagi, bukan dekat Malaysia saja. Dia boleh congkil dekat Filipin, dekat Indonesia, dekat dekat China. Dia pasal pelawak tu banyak sekarang. Pasal luar negara juga dia pelawak. Jadi diorang ambilkan sebagai bahan rujukan. Begitu juga, sebab tu diorang kena work hard. Sebab zaman diorang ni cabaran lagi banyak. Competition. Anak-anak sekarang ni bila abang tengok satu yang musikal lawak superstar ni kan, abang pun tak sangka Fat dah bagus kat situ. Nami kan. Bila Fat dah bagus kat situ kan, si siapa tu? Nami. Bukan Syarif Aziro ada kat situ. Dan dia mendapat satu artis baru Nami yang begitu baik. Betul Kan? Saya cakap ini satu gabungan yang begitu baik. Sebab apa? Itulah bijaknya Fat dengan Syarif bawa Nami itu, dia orang guide supaya benda tidak nampak lagi cantik. Itu memang dah bagus dah. Dan ni kalau kita jangan cerita lah pasal Man Raja Lawak, apa nama tu kan, apa nama Ciwan, apa semua tu, diorang dah sparring. Tapi ini Nami ni betul, budak baru yang kita kata aku kenal dia pun daripada YouTuber, daripada YouTube. TikTok lah. Dia TikTok punya, YouTube pun kan. Bagus pula budak kan. Bagus. Maknanya dia cepat sesuaikan diri dia dengan pelawak-pelawak yang ada. Dia pandai buat diri lah. Pada saya memang saya suka Sidami. Dia memang perbuatan dia Memang respect. Saya respect kat dia. Memang dia boleh masuk lah, dia boleh shoot lah. Dia boleh catch up kan dengan siapa buat Fat dengan betul ya. Dan dia tengok tak masa dia buat cerita dalam musikal lawak superstar tu, yang cerita Mak Kilau tu kan. Yang disebut nama senario tu kan. Kata habis baik macam mana? Hati macam mana? Itu memang bagus tu. Sebab dia cepat tangkap benda tu. Nami pengiktirafan dari legend ni Nami. Saya memang salut kat awak Nami. Keep it up, teruskan karya anda dengan baik. Dan anda beruntung mendapat Fat dan juga kawan anda Sarip. Ikut gentak mereka. Mudah-mudahan ialah mungkin anda akan terselah satu hari nanti. Tapi orang mesti ingat, ini adalah pertandingan. Ramai lagi yang bagus-bagus. Sahabat saya dekat situ pun ramai juga. Ali Putih ada, Syihah Zikir ada, kemudian siapa ada kat situ lagi? Aceh. Ramai ada. Itu semua adalah persaingan-persaingan anda. So kalau siapa yang paling baik, dia akan win lah. So all the best untuk semua kontestan musikal lawak superstar. Jadi Nami, jangan lupa share video ni. Okey, ada lagi apa ni? Ada. Dulu kan macam senario kan banyak konsert kan. Ada tak pengalaman buruk mana tak dibayar bang? Ada juga. Biasalah. Dia masih diri lagu. Sama. Nama besar. Diri lagu betul tak lagu? Pernah tengok lagu tu?
Yang mana bang? Lirik lagu pernah dengar? Lirik lagu? Pernah dengar tak lagu ada yang masuk yang kena tipu tu ada? Pernah dengar? Beginilah nasib menjadi seorang penyanyi, dibawanya orang ke sana dan kemari. Lagu lama Ada kan? kala yang untung, ada kala yang rugi. Beginilah nasib menjadi penyanyi. Tu ada kala yang untung, ada kala yang rugi. Begitu juga dengan nasib kita orang ni. Kita orang buat show kan, dah sampai dah. Bila kita minta deposit, dia kata dia dah ambil kat sana. Bila dah sampai sana, minta deposit, kata dia nanti habis show. Kami dah balik, patah balik pasal fikir peminat. Last sekali kena. Oh, Kena peminat dia. semua dah sampai. Peminat tahu. Dia dah mengamuk ni pasal senario tak ada mentah ni. Jadi kita tak nak malukan penganjur yang panggil kita tu. Tapi kita harapkan dia gentleman. Tapi ada juga yang bersikap begitu, yang tak bayar. Tapi bila tak bayar ni, sebenarnya Allah nak menduga kita. Itu je. Budak-budak senario boleh bising ke. Tapi lama-lama sekali dia kata tak apalah, kita terpaksa reda lah kan. Masa dengan Allah dengan yang TV3 lagi macam tu. Masa tu Pengurusan masa tu ada dengan TV3, ada juga yang kita buat sendiri lah, yang kita buat sendiri lah. Kita dah keluar besar kan. pun kena lagi kan. Macam tu kira macam abang dengan senario ni. Senario ni baik babe. Kadang-kadang bang datang dia malah nak ambil deposit. Sama-sama kau bayar sudah. Tapi kalau terlalu baik sangat sampai orang buat macam itu pun tak elok lah kan. Patutnya bila senario telah sampai, kau bagi je lah. Macam tu lah Betul. kan. Macam tu lah. Kira memang. Tapi tak banyak lah, dalam 2-3 kali kita kena pun. Oh banyak lah. Dia banyak tu. Ribu dah tu. Maksud Yalah. dia bang, memang. Tapi itulah lumrah dunia kan. Biasalah kan. Kita pun nak buat macam mana kan Tiga kali tak sempat tanya. Yalah. Kira maksudnya bang. Apa nak buat? Saya balik bang. Okey. Macam mana aku tengok scene ni. Okey. Okey. Aduh. Cuba lagi. Cuba lagi. Boleh saya cuba bang? Kan tak ambil cerita kita. Pengalaman lah. Kak Abang cerita pengalaman paling manis dengan senario ni. Paling manis lah. Maksudnya macam Pak Yah cerita itu, dia senario mandi sama-sama dalam bilik air. Ada lagi lain-lain lah untuk abang tepuk sendiri. Yalah, senario ni pengalaman manis ni banyak lah. Banyak lah. Di mana kita pergi konsert, kadang-kadang kita naik van sama-sama. Kita pergi konsert. Daripada situ kita dapat gurau senda. Kemudian bila sampai ke tempat show tu, kena ada hotel dengan swimming pool tu, kita mandi sama-sama. Kita jalan sama-sama. Kita makan sama-sama. Kita suka sama-sama. Kita sedih sama-sama. Kita senang sama-sama. Kita susah sama-sama. Maknanya banyak pengalaman-pengalaman senario yang selama hampir 30 tahun suka duka, liku-liku tu memang ada dalam senario. Dan senario dia yang satu, saya rasa saya kagum dengan kumpulan senario. Macam mana payah perih getirnya kita harung sama-sama untuk membina satu nama yang sehingga sekarang orang ingat. Itu pada saya lah. Tu memang akrab tu bang senario ahli-ahli senario sampai sekarang Tapi cuma nasib je tak boleh tanam sama-sama. Itu masing-masing. Itu dah ketentuan dah, tak boleh. Tak boleh lah. Kalau boleh semua tuduh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Ujung-ujung dia punchline juga. Itu saja je kan. Itu maknanya ada benda yang kita boleh bersama, ada benda yang kita tak boleh bersama lah. Tapi apa yang abang nak cakap, memang abang respect dengan senario. Sebab sehingga sekarang, sehingga ke hari ini, senario kita anggap daripada dulu sehingga sekarang kami dah macam adik-beradik. Tetap baik, tetap akrab, tetap keep in touch each other. Dan kita masih lagi kata orang tu akrab sangat lah. Itu yang unik pun tau. Sebab kalau kita tak jumpa kalau kita tak jumpa senario masa konsert, masa show pun, setiap hari Sabtu senario ada live kan. Dapat tengok muka masing-masing. Itulah senario. Kalau kita ambil masa lama abang ni, abang nak pergi Itu yang unik tu pasal apa tau. Senario ni bukan dia kecil sama-sama tau. Kan? Dia berkumpul lepas senaran tapi dia boleh akrab macam tu Betul. Lepas senaran, lepas pertandingan tu, apabila kami diserapkan kat TV3, apabila kami berjaya membuat sitcom senario tu naik, daripada situlah kami kekal sehingga hari. Dan bukan senang dalam kumpulan nak kekal. Betul. Susah. Tapi senario saya rasa
Oleh kerana sebab tu tadi saya cakap sebenarnya hati kena baik. Jangan kita buat musuh dengan orang, jangan kita bergaduh dengan orang. Kalau ada benda yang kecil-kecil kita selesaikan dengan cara yang baik. Sebab itu keakraban senario ni sehingga sekarang masih lagi utuh. Macam ni, jangan besok kau dah berjaya satu raksasa ke lain, satu Manja ke lain. Jadi jangan kalau boleh biar kekalkan. Biar kekalkan binatang berkepala dua tu. InsyaAllah. Ini pun kita orang dah bertahun sebetulnya. Dari 2015. 2015. Okey. Kau insya-Allah kau akan naik sampai 2078. Amin. Amin. Tapi insya-Allah kau berjaya kau. Terima kasih bang. Amin. Doa legend. Okey. Okey, sampai sini aja kot. Okey. Kita ambil masa lama dah bang. Okey, akhir kata daripada saya lah. Okey, akhir kata daripada saya ahli senario ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua sahabat baik saya ni, tim raksasa manja yang sudi mengundang saya, interview saya, nak tahu macam mana perkembangan senario. So akhirnya saya dah luahkan, dan kepada anda semua yang menonton, mudah-mudahan anda semua mendapat manfaat dengan apa cerita-cerita kami yang dihidangkan oleh raksasa manja. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia, dan selamat menyambut Hari Malaysia yang bakal menjelma tak lama lagi pada bulan 9 pada 16 September. Terima kasih. Ikhlas daripada saya, ahli senario. Akhir kata daripada saya, kalau saya ada melakukan kesalahan, saya mohon ampun dan maaf. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan isap fit, jangan isap dadah. Salam. Okey, terima kasih banyak bang. Terima kasih kepada raksasa Manja. Terima kasih. ada tu kan? Ada. Kita pula. Terima kasih kepada Abang Azli yang sudi terima jemputan dari kami yang Daif ni. Ya. So bukan senang seorang legend nak duduk dengan kita lah, Daif dengan equipmentnya yang Abang sering tengok kan? panjang bocor rahsia Yang betul Dan sebelum tu kita nak berterima kasih kepada, kita ada sponsor yang minum ni, sebetulnya ada sponsor kepada Void Queen. Terima kasih kerana sponsor minum kita orang pada hari ini. Dan Richie Amo sekali lagi bagi tempat, dan kalau Richie Amo nak sponsor kita terus pun okey. Okay, dan saya juga boleh sambung sikit? Boleh bang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang juga turut hadir, 5 orang lagi selain daripada saya. Terima kasih kepada saya, bawa Wahid, Apik, Yasin dengan Hamdan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kawan-kawan saya ni. Semua ada. Anda adalah yang terbaik. Ada jual baju ni bang? Ada jual kat mana? Ini baju 25 tahun senario punya konsert. Respect sikit. Kalau awak nak nanti saya dapatkan terima awak pakai saya apa? M. SL. InsyaAllah kalau ada lah. Okey bang, boleh bang. Kalau ada saya ingat. Okey. Terima kasih sekali lagi kerana menonton Raksasa Manja. Ada juga. Raksasa manja memang terbaik. Assalamualaikum. Kat